KPM. Dah lama tak datang pameran. Banyak juga reka bentuk botol kat sini. Lakaran jam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Nampak macam berminat je dengan Betul, barang-barang Puan. dipamerkan. Saya sebenarnya dari SMK Seksyen 16 Shah Alam. Ya. Saya wakil cikgu-cikgu kat situ lah. Sebenarnya saya tengah cari satu produk iaitu botol air yang untuk kami gunakan semasa hari sukan. Okey. Lebih kurang 100 orang peserta. Ya. Lebih kurang macam itulah. Cik Irfan dah ada idea ke macam mana reka bentuk produk ataupun botol air yang Cik Irfan nakkan tu? Okey, bercakap mengenai idea, saya rasa saya perlukan botol yang tahan lasak. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, botol air ni dia ada ciri-ciri yang sporty untuk ahli sukan macam tu. Betul-betul. Cuma penerangan tu perlu lebih jelas. Okey. Jadi kalau macam tu saya akan bawa Cik Irfan berjumpa dengan pengurus projek kami. Pengurus projek? Ya, Ada betul. sekarang? Ada. Okey. Jom saya bawa Cik Irfan Baik, jumpa. terima kasih, Puan. Cantik juga. Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua yang menonton? Saya mendoakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik dan ceria selalu. Baiklah, untuk hari ini kita sebenarnya dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi untuk tingkatan 1. Jadi persoalan sekarang ini, siapakah guru yang akan bersama Irfan? Apa kata saksikan dulu profil guru kita. Baiklah, sekarang ini Irfan bersama dengan juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Zaimi binti Zainal Abidin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presin 181. Terima kasih Cikgu kerana turut serta bersama kami untuk hari ini. Dan di studio sekarang ini kita bersama dengan Cikgu Nazarul Liza binti Muhammad Mokshim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 16 Shah Alam, Selangor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu sihat hari ini? Alhamdulillah. Jadi Cikgu, untuk hari ini seperti yang kita tahu, kita akan belajar mengenai mata pelajaran reka bentuk dan teknologi dengan tajuknya Project Brief. Ya, betul. Jadi sebelum Irfan tanya pengenalan kita, mungkin Cikgu boleh ceritakan kenapa Cikgu nak bawa Irfan jumpa dengan pengurus projek? Okey, apa baik. kaitan gimmick kita sebenarnya? Baik, sebenarnya pengurus projek adalah salah satu daripada pihak yang akan terlibat dalam pembinaan projek brief kita. Oh, okey. Sebab tu ya, dia bakal jumpa dia dulu. Ya, betul. Okey. Kalau macam tu, Cikgu, kita mulakan kelas kita. Silakan. Okey, baik. Jadi untuk pengetahuan semua, hari ini kita akan menyentuh tajuk project brief. Okey, di mana kita lihat pada slide ya. Okey, tajuk kita adalah project brief. Okey, dan dalam tajuk ini kita akan mentakrifkan maksud project brief, mengenal pasti ciri dalam project brief dan juga merancang project brief untuk penghasilan produk yang kreatif. Jadi kita akan cuba di akhirnya nanti kita akan menghasilkan satu borang project brief yang lengkap untuk meneruskan proses reka bentuk yang seterusnya. Baik, kita terus kepada definisi project brief. Okey, tadi Irfan tanya apakah kaitan pengurus projek dengan project brief. Okey, jadi project brief sebenarnya adalah proses perbincangan awal antara dua pihak, iaitu pengurus projek dengan pelanggan. Tapi Cikgu, kenapa gambar dekat situ ada 3 orang? Oh, ya, ada 3. Cikgu cakap dulu. Sensitif Irfan tengok gambar ya. Okey, betul. Ada pula pihak yang ketiga pula kat situ. Baik, kita tengok ya siapa yang akan terlibat. Okey. Jadi kita nampak ada 3 kan? Alright. Yang pertama pengurus projek dan juga pelanggan. Ini adalah dua pihak yang berbincang untuk menyediakan project brief. Okey. Mereka membincangkan maklumat lengkap tentang pelanggan dan produk yang ingin dihasilkan. Okey, pihak ketiga pula ialah pereka bentuk. Agak-agak Irfan kan, kenapa perlu hadirnya pereka bentuk dalam perbincangan tu? Okey, sebagai seorang pereka bentuk, Irfan rasa tugas dia adalah untuk melukis dan juga melakad
Reka bentuk yang ingin oleh pelanggan itulah. Betul, sebab bila bincang kita hanya berbincang dalam bentuk lisan sahaja. Jadi reka bentuk, tugas dia ialah untuk menterjemah idea dalam bentuk visual. Betul lah Ifan cakap tadi. Ya, Kalau betul. kita boleh lihat Tepat dekat sekali. depan ni cikgu, adakah ini salah contoh daripada kerja seorang mereka bentuk? Betul, Ifan. Okey. Ifan sangat peka dengan persekitaran. Jadi soalan ini juga cikgu tanyakan berdasarkan pengalaman Irfan bersama dengan melihat persekitaran Irfan untuk menzahirkan sesuatu idea, kita perlu seorang yang boleh membuat satu lukisan. Jadi untuk itu cikgu nak beri Irfan sebintang lah. Berapa bintang nak bagi cikgu? Dekat atas tu ada bintang. Okey. Jadi Irfan saya bagi 2 lah untuk Dua dulu. Baik, terima kasih cikgu. segmen yang pertama ni. Okey, 2 sebagai bintang. perangsang untuk kita meneruskan tajuk kita. Jadi Irfan lekat dekat sini Ya, betul. Okey, menandakan Irfan faham ini adalah salah satu contoh kerja menunjukkan yang dihasilkan kepekaan oleh Irfan mereka tentang bentuk. bagaimana satu-satu projek brief itu perlu dilaksanakan. Okey, dalam perbincangan awal maklumat lengkap tentang pelanggan. Kenapa kita perlu tahu tentang pelanggan? Sebab pelanggan yang memerlukan rekaan produk yang berbeza-beza juga mempunyai latar belakang yang berbeza dan juga kehendaknya yang berbeza. Betul, cikgu. Betul? Okey, jadi bila pelanggan datang berjumpa dengan pengurus projek, pengurus projek akan memainkan peranannya yang sangat penting untuk menguruskan projek antara dua pihak, iaitu antara pengurus projek bersama dengan pelanggan dan juga pengurus projek bersama dengan pasukan reka bentuknya. Jadi pengurus projek ni kira pihak utamalah, Pihak utama. yang memainkan peranan utama dalam penyediaan projek brief. Baik cikgu, jika Okey. Ifan boleh buat sedikit kesimpulan kecil, Ifan dan cikgu lah, maknanya kalau pelanggan dah ada idea sendiri, Ya. jadi dia akan beri kepada pengurus projek. Ya, betul. Dan pengurus projek pula akan salurkan idea tersebut kepada pereka bentuk. Ya, sebenarnya pereka bentuk perlu hadir bersama-sama. Oh, ada perlu sekali. hadir bersama-sama. Bincang bertiga lah. Bincang bertiga. Dia mesti Okey. hadir bersama-sama sebab kadang-kadang bila kita hasil perbincangan bila ditunjukkan selepas itu nanti pereka bentuk tidak mendapat gambaran yang jelas. Betul. Mungkin ada idea yang diubah ke Ya. apa kan. Jadi kena datang untuk dapatkan idea yang pastinya tulen daripada jadi pelanggan. dalam perbincangan awal ini, idea kena jelas, ciri-ciri produk kena jelas, bagaimana produk perlu dihasilkan, berapakah bilangannya. Okey. Jadi tempoh untuk menyediakannya dan ada beberapa lagi persoalan yang perlu kita lihat selepas ini tentang bagaimana projek brief perlu disediakan. Baik cikgu, terima kasih. Nampaknya cikgu tinggalkan kita dengan persoalan-persoalan mengenai topik kita pada hari ini. Jadi sekarang cikgu mungkin kita boleh berhenti berehat seketika. Baik. Kita akan kembali dalam Didik TV KPM selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita dalam slot menengah rendah Didik TV KPM bersama Irfan dan juga Cikgu Nazarul hari ini. Tentunya untuk RBT, Reka Bentuk dan Teknologi. Dan untuk subtopik kali ini kita akan beralih pula kepada ciri-ciri projek brief. Jadi Cikgu, jom kita mulakan. Okey. Baik. Tadi bila kita dah buat perbincangan secara awal, perbincangan tersebut perlulah ada landasan-landasannya yang tertentu. Maksudnya perlulah ada rujukan dan juga matlamat. Matlamat yang perlu kita capai nanti objektifnya. Okey. Mari kita tengok slide. Jadi tujuan projek brief adalah untuk mendapatkan maklumat secara terus daripada pelanggan. Secara terus maksudnya memang perlu perbincangan awal. Tentang produk yang ingin dibangunkan bersandarkan ciri-ciri projek brief. Jadi apakah ciri-ciri projek brief? Apakah ia, Cikgu? Okey, kita ada 7 ciri-ciri projek brief yang perlu kita kenal pasti, iaitu tajuk projek, gambaran keseluruhan projek, kriteria projek, perancangan dan ada 3 lagi kriteria yang perlu kita pertimbangkan cirinya. Okey, kita tengok yang pertama.
Okey, tajuk projek. Okey, tajuk projek merujuk kepada produk yang ingin dihasilkan. Dia perlu spesifik. Spesifik tu bermaksud kena jelas. Kalau kita tadi Irfan datang untuk membuat sebuah botol air. Okey, sebuah botol air. Jadi tajuknya mestilah botol air. Okey. Dia perlu memberi gambaran tentang produk seperti fungsi dan bentuk. Okey, fungsi dan bentuk. Okey, tadi Irfan ada sebut tentang konsep. Cikgu dengar tentang konsep yang dia nak nampak lasak, dia nak nampak nampak dinamik kan. So nak melambangkan kesukanan tu. Jadi dia perlu diterangkan secara spesifik. Nak nampak lasak tu macam mana? Jadi kita perlulah membincangkannya berdasarkan ciri-ciri project brief. Okey. So tajuk projek ni akan memberi pengaruh kepada nilai pasaran produk tersebut. Okey, contohnya bila kita kata produk kita nak buat sebuah gambar yang cikgu tunjukkan ni adalah gambar beg. Okey, gambar yang cikgu tunjukkan ni gambar beg. Kalau tajuknya hanya sebuah beg sandang. Jadi kalau sebuah beg sandang dia terlalu umum. Tidak nampak keistimewaannya untuk kita untuk kita pasarkan, okey, untuk mempengaruhi kita punya kumpulan pengguna kan. Cikgu kalau dengar perkataan beg sandang tu Ifan tak tertarik nak beli. Betul. Tapi kalau cikgu letakkan tajuknya kepada beg galas kalis air dui fungsi. Okey. So di situ dengan jelasnya kita nampak bahawa fungsinya adalah sebagai beg galas. Kita dah cover fungsi. Kemudian cirinya dia kalis air. Nampak? Jadi kalis air itu mungkin ciri yang dicari oleh pengguna. Kemudian dui fungsi memberi kelebihan kepada produk tadi untuk bersaing dengan produk yang lain. Jadi dengan tajuk projek sahaja kita sudah orang kata yakin bahawa produk kita tadi dapat dipasarkan dengan baik. Okey. Okey. Jadi kita pergi ke seterusnya. Silakan cikgu. Okey, gambaran keseluruhan projek. Okey, ciri yang kedua adalah gambaran keseluruhan projek. Dia terbahagi kepada dua, iaitu pengurusan projek dan juga gambaran awal projek. Jadi mengapa pentingnya gambaran keseluruhan projek ini ialah untuk mengelakkan salah tafsir pereka bentuk terhadap keperluan pelanggan. Okey. Jadi kita perlu mendapatkan gambaran dengan jelas. Jadi bila pada perbincangan awal tadi kita berbincanglah apa sahaja persoalan, kita kupas supaya di akhirnya nanti dapat memenuhi apa yang pelanggan kita nak. Yang penting cikgu, pereka bentuk kena ada juga semasa perbincangan awal kan? Ya, betul. Okey, dia perlu, dia memainkan peranan yang sangat penting. Okey. Dan yang ketiga, kriteria ciri projek brief yang ketiga ialah kriteria projek. Dia melibatkan elemen dan prinsip. Apa elemen dan prinsip ni ya? Okey. Untuk murid-murid cikgu di rumah, okey, elemen dan prinsip reka bentuk ini telah murid-murid cikgu pelajari pada tajuk-tajuk yang sebelumnya. Jadi, mengapa dia penting di dalam membuat satu projek brief? Kerana kita perlu menjelaskan ciri-ciri produk tadi melalui penerangan tentang elemen dan prinsip. Okey, apa dia elemen dan prinsip? Ifan boleh tengok, cikgu ada sediakan satu carta di situ. Di sini cikgu kita dalam reka bentuk terdapat berapa tu Irfan kat situ? Ada berapa elemen ya? Berapa elemen reka bentuk? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 8 cikgu. Ada 8 elemen reka bentuk dan kita juga ada prinsip reka bentuk. Yang mana tadi Irfan kata nak nampak macam dinamik. Jadi perlu ada unsur penegasan di situ. Jadi penegasan adalah salah satu daripada prinsip reka bentuk. Okey. Boleh cikgu teruskan? Silakan cikgu. Okey. Nanti kita akan bincang lebih lanjut tentang tu. Yang keempat? Yang keempat adalah perancangan dalam pengurusan projek. Okey. Jadi ciri yang pertama, kedua dan ketiga ni tadi adalah perbincangan antara pengurus projek dengan pelanggan. Maklumatnya kita dapat di situ. Tapi untuk perancangan dalam pengurusan projek yang merangkumi skop projek, masa, kos, perancangan jadual kerja dan pembentukan kumpulan kerja dalam sebuah, untuk menghasilkan satu-satu produk, dia perlu ada satu pasukan. Ada pasukan? Ada pasukan. Untuk murid cikgu di rumah juga, mereka dah mempelajari tentang bagaimana untuk membentuk satu pasukan yang dapat menguruskan projek dengan baik.
Jadi dalam pasukan tersebut perlu jelas tentang macam tadi Ifan ada sebut bilangan peserta yang akan menggunakan botol air tadi. Mungkin Ifan boleh cakap juga dari segi tempoh masa yang Ifan nak. Ya, betul. Kan? Tempoh masa yang diperlukan. Okey. Agak-agak berapa lama Ifan nak cikgu kita hasilkan produk tadi ya? Okey, Ifan rasa dia dalam lebih kurang 2 bulan okey cikgu? 2 bulan. Okey, baik. Kita tengok nanti bagaimana dalam tempoh 2 bulan itu, satu-satu penghasilan produk perlu melalui beberapa fasa. Jadi dia perlu ada fasa reka bentuk, dia ada fasa untuk menghasilkan lakaran idea, untuk menghasilkan lakaran persembahan, kemudian untuk menghasilkan juga mock-up atau model. Juga kita di akhirnya nanti kita perlu membuat ujian-ujian sebelum produk sebenar dapat kita lancarkan orang kata gitu ya. So yang kelima, analisis kajian reka bentuk produk dan pasaran. Okey, kajian reka bentuk produk merujuk kepada perbandingan produk sedia ada di pasaran. Kalau tadi Irfan tengok ada banyak botol air dekat depan. Betul. Tapi nampak semua yang ada di depan tu macam belum lagi memenuhi kehendak Irfan, betul tak? Belum lagi. Belum lagi. Tak sampai lagi apa yang Irfan nak. Jadi apa faktor yang tak sampai tadi tu? Maksudnya mungkin dari segi warnanya tak berapa sesuai. Betul. Mungkin daripada tu. Jadi kita perlu menambah baik produk yang sedia ada, atau kita boleh mengambil idea daripada produk sedia ada untuk kita hasilkan produk kita pula. Jadi kita perlu buat kajian reka bentuk, dan juga yang paling penting kita perlu membuat kajian pasaran tentang terutamanya kumpulan sasaran yang akan menggunakan produk kita. Okay. Jadi itu penting, sebab bila kita jelas tentang kumpulan sasaran, kita pun akan membuat satu reka bentuk mengikut kehendak mereka dan juga trend ataupun style ataupun gaya keperluan dalam pasaran tersebut. Baik cikgu. Okay. So maknanya dalam situasi Irfan tadi, kajian pasaran yang Irfan lakukan adalah kepada peserta yang akan mengikuti hari sukan itulah. Ya, betul. Jadi itulah kumpulan sasaran Irfan. Itulah kumpulan, jadi Irfan kena yang lihat. Memang takkan tersasar dah macam tu lah. Ada satu sasaran sahaja. Ada. Okay, maksudnya jelas di situ untuk kegunaan hari sukan, dan juga kumpulannya kita pun dah jelas. Irfan datang daripada sekolah, jadi kumpulan sasaran Irfan murid-murid. Jadi kan berbeza kalau kumpulan sasaran tu untuk produk yang dihasilkan untuk kegunaan orang dewasa atau kanak-kanak yang lebih rendah umurnya. Jadi nampak tak di situ? Nampak juga. Okey. Jadi kita perlu jelas segala-gala ni dalam menghasilkan satu projek brief. Okey. Dan seterusnya, lakaran idea. Di sini inilah ciri-ciri lakaran idea seperti yang Irfan nampak di depan tu untuk menghasilkan satu produk. Okey, contohnya macam lampu tadi. Perlu ada beberapa siri lakaran idea. Kita ada lakaran contengan. Kita bermula dengan lakaran-lakaran contengan. Kemudian kita akan pergi kepada lakaran penerokaan. Betul. Contengan tu maksudnya masa perbincangan tu ada idea ada sikit lah. Ada sikit lah. Buat sikit-sikit. Dan kita perincikan dia lagi. Jadi kita teroka pula bentuk-bentuk. Jadi ada beberapa fasa lakaran. Sehingga akhirnya nanti kita akan menyediakan satu lakaran persembahan. Lakaran persembahan ni maksudnya dah lengkap dengan warnanya, bentuknya, dan juga orang kata bahan yang nak digunakan dan sebagainya. Cikgu, selalunya untuk siapkan satu lakaran ni, berapa tempoh masa yang akan diambil cikgu? Selalunya lah. Okey, soalan tu boleh dijawab dengan tadilah, bila perbincangan awal dapat kita orang kata dapat menyentuh semua ciri-ciri yang perlu kita sentuh ni tadi. Idea itu lebih mudah untuk diterjemahkan. Macam tu. Sebab itulah apa-apa pun semua perincian tu kena jelas pada awal. Kena jelas daripada awal. Dan dah tentulah sekali berbincang belum tentu dapat mencapai objektif perbincangan, betul. Jadi perbincangan perlu, projek brief ni ada perbincangan awal. Jadi perlu ada perbincangan-perbincangan untuk yang seterusnya lah. Maksudnya sehingga produk tadi benar-benar memenuhi kehendak pelanggan. Sekarang ni pelanggan adalah yang paling utama. Setuju. Customer is always right. Kalau kita orang kata
syok sendiri kita melakar ikut idea kita. Kita yang mereka bentuk suka tapi pelanggan tak suka. Jadi apa-apa pun yang utamanya perlu memenuhi keperluan pelanggan. Okey. Dan akhirnya nanti kita akan masihkan mock-up atau model untuk kita buat pengujian. Model mock-up ialah model olokkan. Model olok-olok kita panggil. Okey. Model olok-olok ni kita boleh menggunakan bahan yang bukan bahan sebenar. Okay. Dan juga model juga boleh menjadi sebuah model separa berfungsi atau berfungsi sepenuhnya. Selalunya pengguna dia akan nak tengok mock-up yang mana, cikgu? Yang separa berfungsi ke ataupun yang dah memang boleh guna? Biasanya mock-up ini untuk pereka bentuk dan kumpulannya mendapatkan gambaran awal. Biasanya pelanggan bila melihat pada mock-up, mereka belum nampak lagi hasil akhirnya. Jadi kita akan daripada mock-up, kita akan pergi kepada model dan akhir nanti kita akan buat prototype. Prototype. Jadi prototype itu nanti kita akan buat pengujian. Jadi bila di peringkat prototype tu nanti bersama dengan lakaran persembahan, nanti dah nampaklah, pelanggan dah nampak hasil akhir produk tadi. Baik. Jadi itulah dia ciri-ciri project brief yang perlu kita sentuh supaya kita dapat menterjemahkan idea. Okey? Jadi cikgu ada sedikit aktiviti untuk Irfan. Aktiviti apa tu, cikgu? Cikgu ada sedikit aktiviti untuk Irfan. Tadi situasi Irfan untuk mereka bentuk sebuah produk ataupun Irfan minta kami kumpulan mereka bentuk sebuah produk. Baik. Boleh tak Irfan terangkan? Alamak, nak terangkan apa ni, cikgu? Terangkan. Apa tadi cikgu dah cakap apa perkara yang perlu disentuh. Jadi cuba Irfan terangkan dengan lebih jelas. Contohnya macam kalau elemen tu warna apa nak digunakan, bentuknya macam mana. Kita bincang sekarang, cikgu. Irfan sebagai pelanggan lah ni. Cikgu buat catatan, nanti kita akan... Baik. Apa kata kita mulakan dengan tajuk projek kita dulu? Okey, tajuk projeknya adalah botol air minuman tahan lasak. Okey, itu nama tajuk projek. Okey. Sebab Irfan rasa kalau tak letak elemen tahan lasak itu mungkin tidak mendapat perhatian pengguna. Dia kena ada elemen yang macam menarik dekat situ. Nampaknya Irfan dah faham dah tu. Itu yang pertama. Dari segi apa lagi, cikgu? Elemen Macam mana pula dengan warna bentuknya dulu? Kita tengok bentuk ataupun kapasiti. Kapasiti. Kita bincang pasal kapasiti dulu. Okey, apa kata kita buat botol air yang kapasitinya adalah 1 liter? Maksudnya jelaslah saiznya macam mana kan? Sebab Irfan rasa dalam keadaan hari sukan ni memang memerlukan air yang banyak. Jadi 1 liter cukup untuk setiap seorang. Jadi kemudian warnanya macam mana dengan warna pula? Warnanya Irfan nak warna yang cerah. Tak nak warna yang macam orang kata apa? Cerah tu lebih spesifik lagi warna apa? Contoh merah ke? Merah tu menunjukkan keberanian. Jadi boleh kita buat merah. Diselangi dengan warna putih, cikgu. Boleh. Merah belang putih gitu ya. Belang putih. Dan dalam corak tu Irfan nak ada garisan-garisan juga. Baik. Untuk kita menampakkan perincian di situ. Dan Irfan nak ada keadaan di mana botol tu nampak dinamik. Dinamik tu kita, kalau dinamik ni kita perlu nampak dia seimbang dan juga kita perlu nampakkan penegasan di situ. Betul. Mungkin dari segi penegasan kita boleh tulis nama sekolah kat situ, cikgu. Betul. Menarik sebab tu. Kita dari SMK Seksyen 16 Shah Alam Selangor. Itu macam anjuran sekolah itu tadilah. Boleh. Lagi, cikgu, apa lagi soalan juga tadi? Jadi cikgu rasa untuk perbincangan awal ni kita dah ada maklumat-maklumat yang kita boleh gunakan untuk kita menerangkan sama kita nak tengok adakah kita dah sentuh ke belum project brief tu tadi. Ciri-ciri project brief. So cikgu ada tajuk di sini. Jadi Irfan boleh pindah kat cikgu. Irfan, cikgu ada beri satu jadual ciri-ciri project brief tu. Jadi cikgu letak kat sini. Cuba Irfan letakkan di kategori manakah? Cikgu lekatkan dulu. Nanti Irfan akan pindahkan ke bahagian sini. Ya, betul. Jadi maknanya Irfan kena pasti apakah ciri-ciri project brief yang telah Irfan sentuh dalam perbincangan kita ni tadi. Sebagai seorang pelanggan Irfan kena tahu juga apakah ciri-ciri kan. Jadi kalau tak cukup nanti kita bincang lagi. Jadi cuba Irfan letakkan maklumat yang kita ada ni ke dalam adakah maklumat-maklumat ini telah menyentuh beberapa ciri-ciri projek. Baik, jadi izinkan saya, cikgu, untuk pergi dan mengambil di sini. Irfan ambil semua, cikgu? Ya, betul.
konsep dulu semua yang ada. Okey, dan Irfan akan letakkan di bahagian ciri-ciri. Okey, yang mana kalau tak cukup kita bincang lagi. Boleh. Sebab perbincangan tak semestinya sekali saja. Betul. Baik. Jom kita mulakan dengan yang pertama. Okey, kita mulakan dengan tajuk projek. Jadi Irfan nak letak di sini botol air minuman tahan lasak. Okey. Ni Irfan rasa gambaran. Gambaran. Okey, tajuknya adalah botol air. Okey. Kriteria projek. Okey, kriteria projek. Kejap Okey, tengok apa lagi. Perancangan dalam pengurusan projek, analisis kajian. Okey, lakaran idea. Okey, bagi Irfan dulu cuba je. Boleh. Tak apa. Irfan macam confused sikit kat sini. Okey, kriteria lah. Nanti cikgu bantu. Baik, kriteria Irfan akan letak seimbang. Okey, lepas tu Dia dalam satu ciri tu mungkin ada lebih daripada satu maklumat. Boleh. Dia lebih okey. daripada satu maklumat. Baik. So kriterianya lagi 1 liter. Okey, garisan. Okey, perancangan dalam pengurusan projek Irfan tak terlibat. Analisis kajian mereka bentuk produk dan lakaran. Okey. Irfan rasa semua dekat kriteria lah cikgu. Nampaknya Irfan faham cikgu. Memang mengapa dia berada pada kriteria semua. Okey, nampaknya Irfan dah berjaya meletakkan ciri maklumat-maklumat yang kita bincangkan tadi dalam ciri-ciri project brief. Jadi tahniah untuk Irfan. Baik, terima kasih. Cikgu nampak dekat situ Irfan tanya tadi mengapa banyak pada kriteria. Betul. Sebab itulah nanti yang akan menampilkan orang kata image produk tadi. Maksudnya bila ada perkataan seimbang, garisan dan sebagainya. Okey. Jadi mengapa yang bahagian bawah tu tidak ada maklumat? Itu adalah nanti perbincangan antara pengurus projek dengan pasukannya nanti. Patutlah Irfan tak terlibat dekat sini. Belum lagi. Jadi mungkin bila kami dah dapat maklumat tentang ataupun pengurus projek dah dapat maklumat tentang tajuk projek, gambaran keseluruhan projek dan kriteria projek, nanti kita pasukan projek nanti akan bincang pula bagaimana kita nak merancangnya. Tempoh masanya berapa lama. Dan apakah tadi sempat juga cikgu buat satu lakaran. Sempat cikgu buat Ini biasa daripada perbincangan tadi dynamic. Cikgu menggunakan perkataan Irfan dynamic tadi tu untuk membuat sedikit lakaran lah. Nampak dapat macam lakaran-lakaran contengan saja, tapi dia penting sebab dia dapat orang kata memberi sedikit gambaran tentang kriteria tadi. Okey. Jadi cikgu, dari segi tajuk dan juga gambaran keseluruhan projek ini betul ke terbalik cikgu? Betul. Betul. Tak ada masalah. Dia dalam satu bahagian itu memang perlu ada lebih daripada satu maklumat. Baik cikgu. Terima kasih untuk penjelasan di segmen ini. Irfan dah faham lagi banyak mengenai ciri-ciri projek brief. Jadi sekarang ni kita akan berhenti berehat seketika dan kita akan kembali lagi dalam Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Baik, terima kasih kerana masih bersama kami dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Jadi untuk segmen kali ini kita akan teruskan pula kepada subtopik yang seterusnya iaitu merancang project brief. Jadi Cikgu Nazarul, macam mana kita nak mulakan perancangan kita ni sebenarnya? Okey, baik. Tadi kita dah kenal pasti ciri-ciri project brief. Okey, jadi sekarang kita nak daripada ciri-ciri tadi kita pindahkan kepada persoalan-persoalan pula. Tadi kita dah dapat maklumat. Jadi maklumat tadi perlu kita kaji pula apakah persoalan-persoalan yang perlu kita selesaikan untuk kita meneruskan proses reka bentuk. Okey, jadi boleh cikgu mulakan ya? Silakan cikgu. Okey. So perancangan project brief kita ada dua bahagian di mana yang bahagian pertama kita kena pasti senarai semak ciri-ciri pertimbangan utama. Okey, di mana ciri-ciri pertimbangan utama ini terdapat 8 ciri-ciri pertimbangan utama yang akan menimbulkan, kita akan timbulkan persoalan-persoalan di situ untuk kita jawab pula nanti. Maksudnya bila ada penyataan masalah dia akan ada penyelesaiannya pula. Okey. Dia macam tu prosesnya. Okey, jadi
yang kedua, selepas kita dah orang kata dah buat senarai semak ciri-ciri pertimbangan utama, kita akan menghasilkan borang project brief nanti. Okey. Jadi cikgu terangkanlah ya, apakah dia kriteria pertimbangan utama. Okey, kita ada 8 kriteria. Yang pertama adalah fungsi. Antara fungsi, bila kita bercerita tentang fungsi ni, kita mesti tanya, apakah kegunaan produk itu, di mana produk nak digunakan, dan ada beberapa persoalan lagi yang kita boleh timbulkan semasa perbincangan. Okey? Yang kedua ialah persembahan. Bagaimana produk ini dipersembahkan? Adakah dipersembahkan dalam bentuk yang berwarna-warni? Contohnya maksudnya bagaimana kita nak letakkan produk kita ni tadi untuk dilihat oleh pelanggan kita di pasaran. Okey? Kemudian tujuan pasaran. Siapa yang nak gunakan dia? Jadi dia akan ada, bila kita cerita pasal tujuan pasaran, kita mesti fikir siapa nak pakai? Siapa nak guna? Siapa nak guna? Jadi dalam banyak-banyak kumpulan umur itu wujud tak pesaing-pesaing yang maksudnya sudah mengeluarkan produk yang sama tapi mungkin kumpulan sasarannya berbeza. Jadi kita boleh menyasarkan kumpulan sasaran yang lebih khusus. Jadi kita dapat orang kata mencari kumpulan sasaran yang memang akan menggunakan produk kita nanti. Okey. Kemudian yang seterusnya ialah kuantiti. Ini penting sebab mengetahui jumlah kuantiti yang diperlukan, kita akan di peringkat penghasilan produk nanti dia akan kita perlu merancang satu jadual kerja untuk berapa lama kita nak menghasilkan dengan kuantiti. Kalau sikit, sekejap lah. Kalau panjang, tempoh yang diperlukan lebih panjang. Betul? Betul, cikgu. Okey. Then, style. Style atau gaya, ini memang sangat penting. Betul. Sebab kalau kita tidak memenuhi kehendak pasaran masa kini, jadi mungkin tidak sesuai dari segi teknologinya, dari segi cita rasanya, gaya hidupnya. Jadi mungkin produk kita nanti tidak boleh kita pasarkan. Betul, sebab tak ikut arus kemodenan sekarang ini. Perlu, memang perlu, sangat perlu. Mengapa? Kerana biasanya produk-produk yang diinovasi, maksudnya produk ni kalau kita nak tengok telah ada di pasaran sekian lama. Betul. Tapi macam mana produk, nama botol air saja. Tapi bagaimana kita boleh menjual botol air yang berbeza-beza? Mungkin kita perlu mengikut perkembangan atau kehendak semasa pelanggan kita. Okey? Kemudian setiap reka bentuk perlu mematuhi piawaian. Jadi kualiti kan berbeza, satu produk yang kita hasilkan mematuhi piawaian ataupun tidak. Betul. So piawaian ini bergantung, tidak semestinya satu badan piawaian sahaja yang perlu kita patuhi. Okey? Jadi contohnya kalau kita nak buat produk botol air, dia melibatkan minuman, betul? Jadi bila melibatkan minuman, dia perlu, pernah tak Ifan dengar bila Ifan nak beli produk botol air, ada satu cikgu, ada satu terma. Botol air itu mesti BPA free. BPA free. Kadang-kadang kita mungkin untuk ikutan kita saja kita cari yang BPA free, tapi sebenarnya itu adalah kriteria untuk justifikasikan kualiti. Jadi yang BPA free mungkin kita lebih selamat, lebih selamat, dan pengguna lebih bila kita menggunakannya kita lebih rasa lebih yakin. Tapi betul cikgu, bercakap mengenai kualiti ni kan, sebagai seorang pengguna, Irfan yakin dan percaya kalau kita nak beli barang, kita akan lihat kepada kualiti dulu cikgu. Betul. Orang akan cakap barang ni kualitinya bagus, jadi kita pun pergi tengok. Betul. Kalau tak, kita rasa macam tak payahlah tengok produk ni. Kan? Sebab nak kata produk di pasaran terlalu banyak. Jadi yang mana satu yang orang kata Allah membeli menang memakai. Macam tu kan. Jadi kita naklah satu produk yang tak apa, mungkin harganya lebih sedikit tapi dia bersesuaian dengan kualiti. Boleh guna lama. Jadi so itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita fikirkan. Jadi kriteria pertimbangan utama kualiti tadi, penyataan masalahnya adakah dia mematuhi piawaian. Jadi kena jawablah tu. Kalau botol air tadi kita kena patuhi piawaian makanan antarabangsa, contohlah ya, so BPA free tu. Okey.
Jadi kos, berapakah kos menghasilkan satu produk? Ini juga penting sebab kumpulan sasaran kita berbeza-beza. Mungkin ada produk yang kita hasilkan untuk kita boleh mensasarkan kumpulan mereka yang berpendapatan tinggi, ataupun berkemampuan untuk mendapat satu produk yang lebih mungkin kualitinya sama tapi dari segi reka bentuknya pula berbeza. Mungkin ada ciri-ciri yang berbeza dengan produk yang harganya lebih murah, ataupun perincian tentang reka bentuk, elemen dan prinsipnya tadi tu perinciannya mungkin kurang sedikit dia punya kajiannya, macam tu. Dan jangka masa, berapa lamakah projek perlu disiapkan. Ini pun penting juga. Pernah tak Ifan dengar order-order tak siap-siap? Benar juga. Kan? Bila kita membuat tempahan tidak memenuhi tempoh tempahan. Jadi kita perlu merancang. Jadi kita pun kena orang kata kena sesuailah kalau bilangan yang nak dihasilkan tadi dengan perincian lah yang kita nak letakkan pada produk tadi. Kalau lebih orang kata lebih terperinci, mungkin perlukan satu proses reka bentuk yang lebih panjang. Lagilah lama tempoh masanya. Kena realistik lah. Jangka masa ni kena realistik. Sebagai seorang pelanggan juga, jangan kita macam nak cepat siap tapi desain yang kita bagi tu macam terlalu banyak, terlalu sukar untuk disiapkan. Jadi kan? apa yang Ifan sebut tu mungkin salah satu daripada proses perbincangan dalam projek brief tadi tu kita skip lah, maksudnya kita langkau. Kita nak cepat, kita melangkau proses perbincangan tadi. Jadi kita tidak begitu jelas dengan apa yang kita mahukan. Okey. Alright. Jadi ini adalah 8 kriteria pertimbangan utama. Baik. Jadi cikgu ada sedikitlah aktiviti untuk Ifan. Aktiviti lagi? Okey, boleh. Kita mesti kena ada aktiviti, nanti lupa. Jadi aktiviti yang cikgu sediakan ialah cikgu dah sediakan daripada apa yang cikgu tunjukkan tadi. Cikgu dah sediakan persoalan-persoalan untuk Ifan kaitkan dengan kriteria pertimbangan utama yang cikgu dah sebutkan 8 tadi. Kalau penonton boleh lihat sekarang ni, Abang Ifan tengah ada ada banyak dekat sini, ada 8. Jadi Ifan kena padan dengan cikgu. Ya. Okey, baik. Kita tengok yang pertama dulu. Apakah kegunaan produk ini? Okey. Kalau ini berkaitan dengan fungsi. Okey. Kita letakkan dulu. Bagaimanakah produk ini dipersembahkan? Itu dari segi konsep persembahan. Okey. Siapakah yang akan menggunakannya? Itu adalah dari segi tujuan pasaran. Okey. Berapakah jumlah? Sebab tadi Ifan fokus lah bila dengar cikgu cakap tadi. Okey, berapakah jumlah yang diperlukan? Ini dari segi kuantiti, okey, 100 ke 200 ke kan? Okey, bagaimanakah reka bentuk produk ini? Okey, ini dari segi style dan gaya. Okey, apakah piawaian yang perlu dipatuhi? Ini dari segi kualiti produk tersebut. Berapakah kos menghasilkan satu produk? Ini adalah kos juga. Dan daripada berapa lamakah projek perlu disiapkan? Ini merupakan ciri ataupun bahan utama untuk jangka masa. Okey, mai cikgu semak. Cikgu semak dulu cikgu. Betul. Kita Ifan macam yakin macam nampak kan? Tapi dari penerangan Ifan dan susun atur tadi, cikgu yakin Ifan dapat menyusun atur dan memadankan ciri pertimbangan utama dan penyataan masalah dengan betul. Jadi untuk tu cikgu ada bintang untuk Ifan. Jadi cikgu bagi 3 bintang lah untuk Ifan. Alhamdulillah. Okey, 3 bintang lagi untuk soalan ataupun aktiviti yang kita buat tadi. Dekat sini boleh cikgu? Boleh. Okey, 1. 2. Okey, 1 lagi. 3. Okey. Dah selesai aktiviti ni cikgu, ada tak lagi aktiviti yang seterusnya? Baik, seterusnya kita perlu memindahkan persoalan tadi kan cikgu kata perlu dijawab. Jangan tinggal sahaja soalan tu. Kita kena jawab. Kena jawab. Jadi cikgu nak Ifan pindahkan maklumat ataupun ciri-ciri pertimbangan utama yang telah kita nyatakan penyataan masalah. Dan kita perlu membuat catatan bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tadi. Okey, maknanya Ifan kena jawablah cikgu. Ya, jadi cikgu ada sediakan satu borang project brief di sebelah sana. Kemudian ada 2 kolom di situ, ada 2 ruangan di situ. Ruangan yang pertama tu perlu Ifan isikan dengan kriteria pertimbangan utama dan
persoalan. Maknanya Ifan akan ambil dua-dua ni lah. Ifan ambil dua-dua tu, Okey. letakkan di pada ruangan Baik. yang pertama. Okey. Kita mulakan dengan fungsi boleh, Boleh, cikgu? boleh. Okey, baik. Jom kita mulakan dengan fungsi dulu. Okey, fungsi di sini. Dan ini persoalan cikgu. Ya, persoalan nanti yang perlu Ifan jawab. Penggunaan produk ini? Okey, Ifan ambil lagi dua boleh cikgu? Boleh, boleh. Okey, ambil lagi dua. Kita ambil dari segi kuantiti. Okey, ambil persoalan kuantiti. Lagi satu cikgu pilih. Cikgu nak Ifan buat Okey, soalan saya jawab apa? rasa saya minta pada kos lah. Kos kos. Okey, baik. Okey. Jadi Cikgu Ifan jawabkan soalan maksudnya borang projek brief ini adalah kita perlu sediakan catatan-catatan yang dapat menjawab penyataan masalah tadi. Maksudnya kita perlu mencari penyelesaian ataupun apakah yang perlu diselesaikan pada masalah tadi. Baik. Jom kita mulakan dengan orang kata apa perincian yang pertama mengenai fungsi. Jadi Ifan boleh ambil board yang ada di situ dan menulisnya dan tampalkan balik situ supaya adik murid-murid di rumah dapat melihat respon. Kalau Ifan tulis kat situ terus boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey, Ifan cuba. Silakan. Baik, Ifan buka dulu. Sini ada macam-macam warna. Okey, Ifan nak pilih warna apa perlulah. Okey, warna ungu. Baik, fungsi. Apakah kegunaan produk ini? Jadi kita masih kaitkan dengan gimmick kita di mana Ifan perlukan botol air, cikgu. Ya, betul. Jadi kegunaannya adalah kegunaan produk ini untuk peserta Hari Sukan Sekolah. Okey, betul. Bagus. Okey. Baik. Okey, berapa banyak kuantiti yang diperlukan tu? Tadi pengetua sekolah Ifan baru call. Dia kata nak tambah sikit lagi. Tadi Okey. macam 100 kan? Ya, boleh. Tiba-tiba daripada sekolah yang sesi pagi pun nak join juga. Okey, boleh. Kalau macam tu dia kata lebih kurang 300. 300, okey, 300. Okey, 300. Jadi berapa kos menghasilkan tu pula. Ifan pilih kos tu, jadi berapa kos menghasilkan tu. Jadi maksudnya berapa bajet yang Ifan ada untuk satu produk. Okey. Jadi kami perlu tahu juga mereka bentuk perlu tahu juga bagaimana berapa banyak peruntukan. Jadi Baik. Tadi nanti pun kita akan kirakan kos pengeluaran adakah bersesuaian ataupun tidak. Okey. Berapa? Tadi pun Ifan dah sebenarnya dah bercakap dengan akaunten sekolah lah. Sempat tadi cakap dengan dia. Dia kata dia boleh bagi lebih kurang RM20 untuk satu botol. Okey. Okey, boleh Jadi Boleh. Ifan akan buat sini 20 kali 300 cikgu. Right. Okey. Jadi nampak tak tu Irfan, bila kita membuat projek brief daripada peringkat perbincangan tadi, kita pergi kepada mencari maklumat dalam projek, ciri-ciri projek brief, kemudian kita membuat satu senarai semak kriteria pertimbangan utama. Betul. Yang akhirnya produk maklumat tersebut kita masukkan dalam borang projek brief. Dan dah dapat beberapa persoalan yang telah kita dapat penyelesaiannya. Maksudnya sudah memberi gambaran bagaimana produk itu akan dihasilkan. Jadi itulah dia projek brief. Ifan. Itulah dia projek brief. Maknanya kita dah ada persoalan dan kita jawab mengikut kepada perbincangan yang kita lakukan selepas itu, cikgu. Baik, terima kasih Cikgu Nazarul untuk segmen kali ini. Ifan dah faham mengenai cara untuk kita mengisi borang projek brief ini. Jadi, untuk itu kita ingin berhenti berehat seketika. Sekalinya kita dalam Didik TV KPM untuk persoalan yang seterusnya bersama dengan Cikgu Nazarul selepas ini. Didik TV KPM. Masih bersama kami tentunya dalam slot mendengar rendah Didik TV KPM untuk mata pelajaran reka, bentuk dan teknologi bersama dengan Cikgu Nazarul sekarang ini. Jadi Cikgu, untuk segmen kali ini, mungkin Cikgu boleh ulaskan sedikit mengenai pembelajaran kita? Silakan. Okey, baik. Tadi kalau Ifan kita bermula dengan proses untuk menghasilkan satu reka bentuk produk, perlu adanya perbincangan. Okey, perlu adanya perbincangan kerana melalui perbincangan tersebut kita dapat merungkai apakah kehendak atau dapat merealisasikan idea daripada pelanggan ke dalam bentuk
produk sebenar nanti. Okey. Jadi proses perbincangan awal tadi adalah dipanggil sebagai project brief. Tajuk yang kita nak capai pada kali ini. Jadi dalam aktiviti tadi Irfan dah kenal ciri-ciri project brief, kemudian kita dah kenal kriteria pertimbangan utama yang menimbulkan penyataan masalah. Betul. Dan kita juga sudah cuba untuk menyelesaikannya melalui catatan-catatan di dalam borang project brief. Nampak tak? So Irfan dah buat proses-proses tersebut. Sekarang ni kalau Irfan sudah tak Irfan mendapat gambaran macam mana produk Irfan tu nanti akan dibuat? Kalau tadi Irfan masih ragu-ragu tentang macam mana bentuknya, rupanya, dan sekarang nampak lebih jelas ataupun tidak? Mestilah jelas, cikgu. Sebab tadi pun kita dah cuba untuk menjawab beberapa persoalan mengenai kriteria perkembangan utama. Pertimbangan utama, maafkan saya, cikgu. Baik, Ifah ada soalan. Dari segi tempoh masa tadi juga. Agak-agak, cikgu, lebih kurang kita nak buat dalam 300 botol air minuman ni. Berapa lama masanya? Baik, 300 botol air minuman. Kerana fungsinya jelas. Okey. Kumpulan sasarannya jelas. Betul. Okey. Kemudian kehendak kriteria produk tadi pun jelas. Jadi nampak tak? 3 ni pun sudah dapat dijadikan panduan untuk pasukan projek untuk merancang projek pengurus perjalanan penghasilan produk tersebut pula. Jadi kalau Irfan tanya 6 bulan, pasukan projek saya yakin dia dapat memenuhi tempoh yang Irfan tetapkan. Sebab perbincangan awal kita tadi itu jelas. Jadi biasanya yang mengambil masa untuk mengambil satu jangka masa yang panjang untuk menghasilkan satu produk, biasanya kriteria yang diperlukan oleh pelanggan, iaitu kehendak pelanggan tadi, masih belum dicapai walaupun sudah ada beberapa perbincangan. Faham. Maknanya apa yang pelanggan nak tu kumpulan kita tidak dapat memberikan sepenuhnya lah. Maknanya di situ wujudnya masalah di mana kehendak pelanggan itu tidak dapat diikuti. Sebab itulah kita perlukan banyak lagi masa, cikgu. Jadi di situ peranan pereka bentuk tadi tu perlu lebih peka dengan kehendak. Mungkin secara lisannya tidak jelas, tapi perlu menghasilkan beberapa lakaran. Beberapa lakaran idea, perlu dibuat kajian-kajian tentang pasaran dan reka bentuk tadi, betul tak? Betul. Jadi bila kita jelas, kita dapat menjelaskan persaingan yang ada tentang produk tersebut. Memang produk kita ni lebih unik berbanding dengan produk yang lain. Jadi pelanggan lebih yakin. Bila pelanggan lebih yakin, maksudnya proses seterusnya itu lebih mudah. Jadi untuk meyakinkan pelanggan dan juga untuk mencapai sebelum penghasilan produk tadi, macam cikgu cakap tadi, kita perlu menghasilkan mock-up dan juga model, dan kemudian prototype. Jadi sehingga peringkat prototype tadi, nanti apabila pelanggan dah bila kita melihat produk prototype, kita akan gambaran tentang produk sebenar itu lebih jelas. Maknanya kalau pelanggan dah puas hati, baru kita boleh siapkan produk yang sebenar. Betul. Jadi tinggal diuji, dan juga bila dia mematuhi piawaian tadi, untuk kita punya kualiti tadi. Jadi bila sudah melalui pengujian tadi tak semestinya lulus terus. Perlu ada pengubahsuaian kalau perlu. Jadi peringkat pengujian dan pengubahsuaian, itu yang akan mengambil satu tempoh masa, Irfan. Jadi apabila semuanya sudah dipenuhi melalui borang project brief tadi, jelas segala-gala tentang pertimbangan kriteria pertimbangan utama tadi, insya-Allah kalau Irfan nak projek itu dalam tempoh 3 bulan, kita boleh buat. Okey. Bila cikgu cakap ni kan, Irfan sebagai pelanggan ni rasa yakin nak buat dengan kumpulan cikgu. Sebenarnya Irfan sebagai pelanggan telah memberi maklumat yang baik. Maksudnya telah memberi kerjasama yang baik dengan pengurus projek, kerana Irfan memberikan maklumat-maklumat yang tepat dan juga maklumat yang khusus tentang projek tadi. Jadi maknanya cikgu, komunikasi antara pelanggan, pengurus projek dan juga pereka bentuk itu sangat-sangat diperlukan dengan baik. Jadi barulah projek brief kita boleh projek brief kita lengkap dan juga dapat membantu proses
reka bentuk dan penghasilan seterusnya. Baik. Okey. Jadi cikgu nampak Irfan tadi dah semakin jelas kan. Jadi kita nak kena ujilah sedikit. Uji pula. Kita Okey, sikit. kita buat ujian minda Jadi sekarang ni. tadi kita ada 7. Okey. Kita ada 7 ciri projek brief. Cuba Irfan tengok. Baik. Yang mana yang ciri-ciri projek brief yang betul. Okey, baik. Ini soalan yang pertama. Ya, ini soalan yang Jadi, pertama. Abang Irfan perlukan penonton di rumah juga, rakan-rakan dekat rumah untuk sama-sama ikut Ya. menjawab soalan ini. Baik. Pilih 3 ciri projek brief yang betul. Ya. A, betul kriteria produk. Ya, betul. B, betul lakaran idea. C, tinggalkan kejap. D, tajuk projek betul. So, C, harga produk tiada dalam ciri projek. Okey, tapi ada apa tadi? Kita ada kos. Betul. Belum lagi sampai menetapkan harga produk. Betul. Betul, Okey, cikgu. kita baru memikirkan tentang kos penghasilan. Barulah kita dapat menentukan berapakah harga produk tadi. Okey? Dan Baik, nampaknya selesai yang pertama. Tahniah Okey. Irfan. Irfan nak bintang? Mestilah nak, cikgu. Okey. Jadi kita letak bagi satu bintang Satu untuk bintang Irfan. dulu. Okey, baik. Terima kasih, cikgu. Untuk jawapan yang betul. Tahniah. Mungkin cikgu boleh bacakan soalan yang kedua, cikgu. Okey. Apakah kepentingan lakaran dalam projek brief? Baik, lakaran ini tentunya dihasilkan oleh seorang pereka bentuk dan kepentingannya adalah untuk melakar idea yang diberi oleh pelanggan ke dalam bentuk visual. Bagus, tepat sekali. Tepat, cikgu. Tepat sekali. Maksudnya Ifan buat catatan ke apa ni? Mesti cikgu. Banyak saya tulis kat sini. Banyak. Okey, bagus. Tepat sekali. Tahniah. Okey. Satu lagi bintang untuk Satu Irfan. lagi bintang. Okey. Tak terkata Terima cikgu kasih. tengok berfokus ni Irfan pada Betul. pembelajaran hari ini. Sebagai seorang murid macam itulah tugas saya, cikgu. Okey, Kan? bagus. Tahniah. Okey, cikgu. Dan yang terakhir, nyatakan 3 kriteria pertimbangan utama Okey. yang untuk menghasilkan projek brief. Baik, Irfan tak nak cakap yang tadi, Irfan nak cakap yang lain pula. Okey. Maksudnya ada nilai tambah tu di Ada situ. yang tambah dekat Okey. situ. Yang pertama dari segi persembahan. Persembahan produk tu macam mana rupanya, bentuknya. Yang kedua dari segi style ataupun gaya. Ya, betul. Di mana kita perlu mengikut kata apa, teknologi dan juga perkembangan semasa. Betul, tepat sekali. Okey, yang ketiga Irfan nak cakap dari segi kos. Ataupun jangka masa lah. Jangka masa. Okey. Irfan sebut banyak kali tentang jangka masa sebab memang jangka masa tu satu faktor yang pelanggan kalau boleh nak cepat saja. Betul tak? Betul. Okey. Dapat bintang lagi Bintang nampaknya lagi, cikgu ni. Alhamdulillah. Sebab Irfan telah Okey. berjaya memenuhi ketiga-tiga objektif pembelajaran kita pada hari ini. Kenal pasti ciri projek, kenal pasti kriteria pertimbangan utama, dan Irfan sudah boleh menjawab persoalan-persoalan atau pernyataan-pernyataan masalah yang kita timbulkan dalam projek brief. Baik, cikgu. Okey, jadi tahniah untuk Irfan. Jadi untuk anak-anak murid-murid cikgu di rumah, boleh juga kita dapatkan soalan-soalan tentang pengukuhan dalam portal Delima My Sumberku, maaf cikgu. Okey, baik cikgu. Dan mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan akhir mengenai topik menjara kita hari ini, cikgu. Okey. Jadi pesanan cikgu lah untuk menguruskan sesebuah projek, dengan baik, selain daripada kita memerlukan pasukan projek yang baik, menyediakan projek brief yang jelas dan tepat juga sangat penting untuk memastikan kelancaran proses reka bentuk. Jadi inilah peranan projek brief, maksudnya projek brief yang jelas. Kita akan dapat membantu pasukan projek untuk menghasilkan produk yang bertepatan dengan kehendak pelanggan dan memenuhi kehendak pasaran. Baik, cikgu. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Nazarul kerana berkongsi ilmu kepada Irfan dan penonton di rumah mengenai projek brief yang semestinya sangat penting sebelum kita mengeluarkan sesuatu produk di pasaran. Dan kalau ada rezeki kita berjumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum. Saya Irfan Syahmi di TV KPM.